Semua duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan, ahli-ahli Dewan yang mulia ini. Sepanjang perbahasan belanjawan yang berlangsung seramai 34 ahli parlimen telah berbahas dan menyentuh sebanyak 51 kali perkara-perkara yang di bawah bidang kuasa Kementerian Ekonomi. 51 perkara itu berkisar kepada beberapa kumpulan isu yang asas, iaitu pertama, mengenai perancangan ekonomi negara. Kedua, apakah kerajaan mengusahakan hasil baru untuk mencapai sasaran defisit. Ketiga, pembangunan ekonomi yang mengambil kira perbezaan tahap pembangunan antara negeri-negeri. Keempat, usaha membasmi kemiskinan melalui inisiatif pendapatan rakyat. Dan perkara yang kelima ialah bersabit dengan agenda Bumiputera. Pendang jangan keluar pendang, ada pendang tanya banyak. Jadi kalau dalam masa berbahas, banyak sentuh menteri, bila menteri nak menjawab, dia keluar. Tunggu. Macam itulah dia. Ini soal rakyat ni pendang, sila duduk nak dengar. Menteri jemput tu pendang. Belum pernah berlaku pendang menteri jemput. Supaya saya boleh jawab, jangan baling batu sembunyi tangan masa menteri tak ada. Dewan dan Satu Malaysia boleh tengok pendang. Dia bangun berdega-dega bawa buku, tapi bila menteri nak jawab, dia lari. Menteri duduk pendang. Dia ada mesyuarat tu. Dia ada mesyuarat rancangan tu. Dia nak pergi solat. Ini pendang. Ada mesyuarat rancangan tu. Dia sebut pendang saya masuk, tak ada masalah. Tapi saya bukan kaki lari. Tembak-tembak tak ada bukti, lepas tu ingat ini menipu, ingat formula ke? Duduk dengar. Duduk dengar. Saya ada meeting, I got some. Duduk dengar. Menteri teruskan. Saya bukan kaki tembak, lepas tu lari, tak boleh membuktikan. Pandan ni raja formula tipu. Yang di-Pertua minta sekolahkan pendang macam mana adab Pandan ni di dalam kena sekolahkan peraturan mesyuarat pun dia kena belajar. Dia tak boleh tembak. Menteri bukan sekolah tadika kan? Menteri bukan sekolah tadika kan? Dia panggil tadika saya. Akan pendang. Sekarang ni menteri jawab, ini pendang bukan, duduk. Ini standard menteri kan ni? Pendang duduk dengar. Macam ni punya style. Pendang duduk dengar. Menteri nak jawab, lain diam. Pendang duduk dengar. Duduk. Okey, menteri teruskan. Menteri pendang duduk dengar. Kena belajar peraturan dewan tu. Beritahu dekat pandan tu. Macam mana boleh jadi menteri macam ni? Okey. Silakan. Tuan Yang di-Pertua, komen dan percakapan pendang sebenarnya tadi menghina Tuan Yang di-Pertua dan menghina Dewan. Kerana keputusan itu telah melalui proses. Bagan Serai membuat usul. Tuan Yang di-Pertua memohon saya menjawab pertuduhan yang dibuat oleh Bagan Serai. Dan saya dah jawab dengan panjang lebar dan saya cadangkan Tuan Yang di-Pertua supaya diberikan salinan itu kepada Bagan Serai dan juga pendang supaya dia boleh faham bahawa betul, saya fikir yang tadi Tuan di-Pertua dah buat keputusan. Kamu bawa bukti yang kamu katakan itu pandan. Teruskan saja, teruskan jawab. Tak payah ulang balik apa yang telah keputusan. Jangan duk bercakap pergi sana pergi sini. Kamu menipu. Pendang semua duduk. Menteri jangan masuk isu lain. Jawab itu cukup. Formula penipu tak boleh bawa dalam parlimen. Tadika kan menteri. Di sini ada fakta, data. Gila abang macam menteri. Siapa bangun lagi, saya akan keluarkan. Semua duduk. Okey, menteri jawab. Terima kasih Tuan di-Pertua. Siapa bangun, saya suruh keluar. Okey, bangun. Terus menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sepanjang perbahasan dalam Dewan kali ini, saya bersyukur kerana nampaknya keseluruhan Dewan menerima diagnosis kedudukan ekonomi negara, baik di sebelah pembangkang ataupun di sebelah kerajaan. Bahawa hutang negara telah pun mencecah 1.5 trilion. Bahawa bayaran faedah hutang telah melepasi garis 15% iaitu had yang dibolehkan dari segi amalan yang baik dari hasil kerajaan untuk membayar faedah dan ada keperluan segera untuk kerajaan memperbaiki segala kelemahan-kelemahan ekonomi yang ada ini dalam keadaan kekangan-kekangan yang kita semua terima. Sebab itu saya rasa lucu
apabila tema perbahasan pembangkang kali ini berkisar kepada misi mencari dengan izin game changer. Larut tanya game changer, Putrajaya tanya game changer, Bacok tanya game minta changer. Minta pencerahan. Kami tak pernah sebut pun tema. Saya akan sampai ke bahagian conclusion. Menteri Ekonomi macam you ceramah di pentas. Saya tak bagi laluan langsung kepada pendang selepas ini. Okey. Jadi banyak persoalan-persoalan yang dibawa mempersoalkan tentang game changer sebagai ubat segera untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Pembangkang mewawarkan dan memberi gambaran melalui perbahasan bahawa kerajaan seolah-olah tidak ada perancangan besar untuk menangani masalah yang kita sedang hadapi. Tuan Yang di-Pertua, mengemudi ekonomi dalam keadaan yang mencabar ini bermula dengan mengenal pasti kepada punca-punca masalah yang kita sedang hadapi. Dan puncanya ialah yang pertama, perbelanjaan yang lepas-lepas yang tidak berhemah. Gelojoh berhutang sampai mencecah 1.5 trilion. Mengambil jalan mudah untuk mengambil wang Petronas setiap tahun. Pencerahan. Pendang tidak diberikan ruang. Tak. Duduk pendang. Saya kenapa bajet tahun ni meningkat walaupun ada kaedah kata nak menjimatkan. Pendang. Apa yang meningkat di pendang? Menteri Pendang 1. Pendang 2. Keluarkan teruslah speaker, keluarkan je. Okey, teruskan Menteri. Punca-punca lain contohnya pelaksanaan yang tergendala ataupun tergelincir daripada yang dirancang. Juga yang melibatkan ketirisan dan penyelewengan dana rakyat. Akibatnya, sumber kerajaan yang sepatutnya digunakan untuk membaiki keadaan ekonomi negara tidak dapat disalurkan untuk menghidupkan enjin-enjin ekonomi yang perlu dimajukan. Sebab itu, Belanjawan 2023 di bahagian kementerian saya memberi fokus seperti juga yang dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, memberi fokus utama untuk menyelesaikan punca-punca masalah-masalah ini tanpa menggunakan istilah-istilah yang nampak hebat seperti game changer ni. Kalau perkara-perkara ini dapat diselesaikan dengan baik, ia bukan saja menjadi game changer, tetapi inilah ubat yang diperlukan untuk memperbaiki kedudukan masalah ekonomi negara. Yang pertama contohnya, kita perlukan tata kelola ekonomi yang lebih baik. Kita perlu melawan rasuah. Sebab itu keputusan-keputusan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tambun, walaupun Putrajaya rasa itu bukan game changer, itulah sebenarnya ubatnya. Sebab kalau kita perketatkan tata kelola, maka sudah pasti sumber kewangan boleh disalurkan kepada projek-projek rakyat. Saya habiskan dahulu Putrajaya. Kedua, berbelanja dengan berhemah dengan mengurangkan keperluan berhutang. Kerana bila kita kurang berhutang dan kita masih lagi dapat menjalankan projek-projek rakyat dengan baik, itu akan untuk perkara yang ketiga, memberi ruang fiskal kepada kerajaan untuk memberikan bantuan terus kepada rakyat, terutamanya golongan-golongan yang memerlukan seperti B40 dan juga miskin tegah. Putrajaya. Ya, Pak Menteri. Pertama sekali berkaitan dengan tata kelola. Ini banyak kali saya bangkitkan berkaitan dengan keadaan di mana Perdana Menteri turut memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan. Ini pernah diperjuangkan oleh Yang Berhormat Pandan ketika di luar kerajaan membawa rang undang-undang untuk private bill untuk tujuan tersebut. Namun begitu dalam keadaan ini kita lihat bila Tambun terus memegang jawatan Menteri Keuangan, ramai yang senyap. Tapi bila kita bercakap tentang tata kelola, let's be fair to everyone, bahawa apa yang kita perjuangkan adalah untuk sebuah negara yang mempunyai governance yang baik, di mana Perdana Menteri tak perlu pun memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan. Bahkan Pandan pun boleh pegang jawatan sebagai Menteri Keuangan. Itu satu. Yang kedua... Terima kasih Putrajaya. Saya ada masa yang singkat. Boleh satu lagi, saya tak boleh. Satu lagi. Saya tak boleh. Okey. Baik, soal tentang tata kelola. Pihak
Perikatan Nasional dan Putrajaya longgokkan seolah-olah segala-galanya berkisar mengenai sama ada Menteri Kewangan itu adalah orang yang sama dengan Perdana Menteri. Sedangkan kita ada keseluruhan sistem dan yang perlu dilihat ialah bagaimana langkah-langkah yang telah diambil yang menunjukkan kecenderungan Perdana Menteri. Pertama, tidak ada campur tangan dalam apa-apa badan yang diberi kuasa menyiasat bebas. Yang itu lebih penting daripada sama ada Menteri Kewangan itu juga Perdana Menteri. Kalau nak dibandingkan dengan semasa Datuk Seri Najib dahulu, keadaannya berbeza. Dan sudah ada kes. Kedua, cara yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Tambun memastikan tidak ada rundingan terus. Batal semua. Dan buka semua. Sudah tentu saya tahu ada kebimbangan itu. Tetapi saya yakin ahli dewan yang ada, anggota-anggota pentadbiran daripada kerajaan campuran yang partinya berbeza-beza, insya-Allah termasuk juga rakyat, akan terus memerhati setiap gerak-geri daripada Yang Amat Berhormat Tambun dan insya-Allah perkara itu tidak akan menjadi seperti yang diwawakan oleh Barisan Pembangkang. Saya nak sambung. Saya nak sambung. Tasik Geluguk akan sampai ke situ. Saya nak sambung. Tapi sebab dah 18 minit. Okey. Tuan Yang Dipertua, sebagai penggulungan hari ini, sebahagiannya saya nak ambil sedikit masa untuk membantu pembangkang yang saya lihat sepanjang perbahasan nampak terkeliru dengan keseluruhan konsep belanjawan dan bajet. Dengar dulu, Kubang Kerian, dengar dulu Larut, tapi pendang dah keluar. Ini mengenai pendang ni. Larut dan pendang, kedua-duanya mempersoalkan mengenai sasaran defisit 5%. Rujuk balik handset. Ucapan Larut dan ucapan pendang memperlekehkan sasaran defisit 5% kerajaan. Larut berhujah, kalaulah pertumbuhan ekonomi 2023 ini diunjurkan pada 4.5%. Kata Larut, mana mungkin defisit boleh 5%? Kerana perbandingan dia, kalau 2023 pertumbuhan ekonomi 8.7%, defisit dah 5.6%. Kalau pertumbuhan ekonomi turun daripada 8.7% 2022 kepada 4.5% 2023, maka Larut kata ini tidak munasabah. Pendang lagi hebat. Ucapan pendang, saya petik ucapan pendang. Pendang semasa mencelah Larut, pendang tambah lagi, kalau tengok kepada belanjawan kerajaan tidak ada hasil baru, maka kata pendang adalah menjadi satu keajaiban sebenarnya jika defisit 5% ini dapat dicapai oleh kerajaan. InsyaAllah pendang tak ada ni, sebab tu saya nak suruh dia tunggu tadi. InsyaAllah dalam tempoh 1 tahun dari sekarang, pendang akan melihat keajaiban buat kali pertama dalam hidup dia. Bukan saja terduduk, dia akan lihat keajaiban kali pertama dalam hidup dia. Sebab insya-Allah kita akan dapat capai defisit 5% ini kalaulah pembangkang faham mengenai belanjawan dan juga unjuran. Apabila kerajaan membentangkan belanjawan setiap tahun, ia didasarkan kepada beberapa unjuran yang utama. Termasuk contohnya kadar pertumbuhan ekonomi negara. Termasuk contohnya harga-harga komoditi utama yang menjadi hasil kerajaan seperti petroleum dan sawit. Daripada unjuran ini, kerajaan boleh mengunjurkan hasil yang akan dipungut oleh kerajaan. Kerajaan kemudian akan membandingkan hasil pungutan itu dengan keperluan belanja mengurus dan belanja pembangunan. Berapa banyak jumlah belanja pembangunan yang diperuntukkan itu sebenarnya bergantung kepada sasaran defisit yang telah ditetapkan oleh kerajaan kerana belanja pembangunan itu dibayar dengan berhutang. Kalau kerajaan tetapkan 5% defisit, maksudnya ada jumlah hutang yang khusus yang kerajaan akan ambil dan kerajaan akan berbelanja di dalam
jumlah yang telah diambil ini. Webi, Bacok. Terima kasih. Tadi kita bersoal tentang defisit hutang. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa tempoh 2 tahun yang lalu, tempoh pandemik. Tempoh pandemik ini perlukan satu stimulus, pump priming daripada pihak kerajaan. Maka di situlah perlunya kerajaan berbelanja lebih daripada biasa untuk memulihkan kembali ekonomi negara. Jadi bagi saya soal game changer yang dibangkitkan oleh Menteri tadi adalah ketika tempoh biasa. Tempoh yang lalu itu ialah tempoh yang Yang Berhormat Paguh dan juga Yang Berhormat Bera adalah tempoh yang perlukan suntikan yang lebih. Dan yang terakhir satu saja fakta saya nak sebut di sini. Mungkin Yang Berhormat Pandan terlupalah. Pada 16 September 2015, saya terbaca satu posting Facebook. Namanya Rafizi Ramli lah, Yang Berhormat minta maaf. Saya sebut Pandan di sini. Semalam 16 September 2015, semalam saya telah memfailkan satu rang undang-undang persendirian di Parlimen untuk mengubal satu akta yang menghalang seorang Perdana Menteri dari melantik dirinya sebagai Menteri Keuangan. Kerosakan ekonomi di zaman Najib Razak semakin menjadi-jadi kerana beliau turut menjadi Menteri Keuangan. Terima kasih, Bacok. Sekadar untuk Saya faham. mengulangi Saya nak fakta. jawab ni. Saya nak jawab ni. Jadi kita kena konsisten. Bacok, tolong. Kerana kita ada masa. Saya nak sampai ke bahagian pembangunan Kelantan seperti yang Pengkalan Cepa sebut ni. Nanti tak cukup masa. Silakan. Baik. Soalan yang pertama mengenai keperluan kononnya berhutang secara gelojoh kerana atas alasan pandemik. Bacok kadang-kadang lupa yang diumumkan 600 bilion package perangsang itu, 145 bilion itu datang daripada duit rakyat melalui KWSP. Bukan melalui hutang ni. Yang dipinjam duit, sebahagian besarnya itu datang daripada, betul lah nanti dulu. Ya, Putrajaya, betul. Putrajaya jangan pusing. Itu sebab Tadi namanya. Bacok kata, dengar. Yang Berhormat, Dengar, itu sebab dengar. namanya pakej Dengar. rangsangan, Datuk Speaker. Baik. Pakej Bacok, rangsangan. saya tak Bacok duduk. Saya tak bagi, saya nak jawab. Bukannya Bacok fiscal dulu. impact. Bacok, bila Menteri tak boleh? Standing order. Standing order. Bacok, please. Dr. Speaker, standing order. Bacok beritahu bahawa Menteri kononnya ada standing order. Standing order 41E. Masa seseorang ahli itu bercakap, maka ahli-ahli lain hendaklah diam dan tidak boleh mengganggu dengan cara kurang adab. Saya minta ruling Baik, Datuk terima Speaker. kasih. Menteri, saya tak bagi, jangan bangun lagi. Menteri jawab dulu. Baik. Bacok beritahu, memberi alasan peningkatan hutang itu kononnya atas keperluan berhutang untuk zaman COVID. Sebahagian daripada alasan-alasan ini jugalah yang digunakan untuk melancarkan pakej rangsangan. Pakej rangsangan yang diwawakan itu 600 bilion. Diberi gambaran seolah-olah wang berhutang ini diberikan kepada rakyat. Sedangkan sebahagian besar pakej rangsangan itu, 145 bilion datang daripada wang rakyat sendiri yang tak melibatkan wang kerajaan pun. Sebab itu, hutang yang berlaku tahun 21-22 termasuklah juga hutang untuk projek-projek yang akhirnya kita tahu sekarang adalah sebahagian daripada program Jana Wibawa. Sebab itu saya kata, kalau kita lihat peningkatan hutang yang berlaku ini, kalaulah pentadbiran yang lepas tidak gelojoh seperti sebelum ini, kerajaan yang ada sekarang ini tidaklah terpaksa bergelumang dengan kekangan-kekangan yang ada. 10 minit saya tidak boleh benarkan kerana saya nak jawab tentang Satu Yang Berhormat Menteri. Berhormat Pandan gelojoh. Semua duduk. Menteri tak bagi. Peraturan syarat bila menteri tak bagi, tak boleh. Bagilah luar Menteri. Saya dah bagi Bacok, tanya molek. Putrajaya dah Bagilah dapat. laluan Menteri. Tapi banyak Bagilah laluan Menteri. usahawan-usahawan yang dapat dibantu. Bagilah laluan. Bagilah laluan Menteri. Semua Pandan. duduk. Yang lain-lain duduk. Bagilah Tak adil. Yang Tak tanya molek ni, lain-lain. tanya molek ni. Saya dah bagi laluan. Duduklah tadi. Pandan Makcik Tanah nak Sekarang Mana ada masa gelojoh? 10 minit sekarang, Okey. kita ada Pandan, perkara Makcik yang Tanah nak lebih tanya besar sikit yang bersabit dengan agihan belanjawan Baik. kepada negeri-negeri yang miskin ni. Yang Pandan. Berhormat Menteri, Teruskan, satu Menteri. soalan. Teruskan. Soalan yang sama. Menteri, Bacok, no. Baik, Duduk saya semua. kembali. Bacok, please. Menteri Tanah. teruskan. Oleh itu,
sasaran defisit 5% untuk 2023 bermakna jumlah hutang yang dianggarkan akan diambil oleh kerajaan persekutuan adalah setelah mengambil kira dividen Petronas yang lebih rendah dan juga semua projek-projek yang akan dilaksanakan. Jumlah ini kemudiannya akan diagihkan kepada projek-projek pembangunan. Maknanya begini, jika peruntukan itu tidak diselewengkan, dia dibelanjakan mengikut kelulusan, memanglah sasaran defisit itu akan dicapai kerana kita hanya pinjam apa yang diperlukan dan kita gunakan yang kita pinjam itu untuk projek yang telah diluluskan. Jadi tidak timbul perkara-perkara yang disebut oleh pembangkang selama ini yang mempersoalkan seolah-olah sasaran defisit ini tidak akan dapat dicapai dan sebagainya. Dan saya ambil masa nak tunjuk. Lain kali untuk datang berbahas belanjawan, mohon baca lebih sikit mengenai defisit dan bajet. Baik. Sebab itu juga satu soalan yang saya tak berhormat. bagi ruang. Saya tak bagi ruang, speaker. Duduk Bacuk. Kena fair. Duduk. Bacuk duduk. Saya minta penjelasan. Bacuk duduk Bacuk. Sebab Ni Hari Wanita bagi. Saya minta penjelasan. Bagi Ahli Parlimen Wanita tanya soalan. minta Kepada penjelasan. Bacuk, kepada Tasik Gelugur, kepada Putrajaya. Pandan. Lebih baik kita memahami perkara-perkara asas kewangan dan ekonomi negara terlebih dahulu. Pandan. Sebelum datang Kedudukan Tak payah kena retorik, faham. Pandan. bercakap Saya nak mengenai tanya ni, game nak bagi changer. faham. Bacuk. Dan insyaAllah Masjid Tanah duduk. belanjawan 2023 ini insyaAllah akan menjadi ubat-ubat untuk memperbaiki kelemahan tata kelola ekonomi. Minta laluan sebelum Tuan Yang di-Pertuan minta laluan yang telah dia. ditinggalkan Soalan lain, oleh soalan lain. pentadbiran. Soalan Kubang lain. palsu tak ada. Saya ada 8 minit saja, tidak ada ruang. Saya dah Tidak sebut ada. dalam ucapan saya pasal ada Saya beberapa akan perkara. akan dijawab dalam Sebab puan ni ucapan. saya sebut dalam ucapan saya. Jadi patut Kubang ada palsu respon. tidak ada ruang. Tasik Duduk. Duduk. Kubang Basuh. Kubang Basuh duduk. Tasik Gelugur duduk. Pandan. Pandan Hari Wanita. Bagi saya sikit Pandan. Pandan Hari Wanita Pandan. Pandan pecinta wanita kan? Datuk Speaker kena ambil tindakan ni, Datuk Speaker. Duduk semua. Baik. Kalau waktu ini menteri tak bagi laluan, tak boleh bertanya. Sebab itu silakan menteri dan jangan ganggu dia kecuali dia bagi. Tak boleh. Kalau dia ini peraturan mesyuarat, you all kena ubah peraturan mesyuarat ni. Saya ikut peraturan mesyuarat. Kalau tidak you ubah, saya ikut. Okey, Bantan. Silakan menteri. Menteri nak tanya sikit boleh tak Menteri? Hulu langat. Nanti dulu. Hulu kejap sikit je sikit. Tak boleh, Perdana Menteri. Hulu. Dia bagi Speaker laluan. langat. Dia Speaker bagi tak bagi. laluan. Perdana Menteri Tentu. bincang dengan Menteri Kewangan untuk tolong rakyat. Bukan bincang dengan Menteri Kewangan untuk bagi projek pada anak menantu. Minta komen sikit Kalau daripada Hulu Langat Pandan. dapat laluan, Hulu Langat. kenapa kita tak bagi laluan? Tak kena ni. Bukan saya. Dia bagi, menteri bagi. Saya Apa bagi. yang tak faham Kubang Pasu ni? Tak jadi wakil rakyat Baik, lama pun tak faham. Lu langat. Saya duduk. Ada Hulu Langat tu dapat laluan. Kubang Kita Pasu. tak dapat. Kubang Pasu refer kepada saya atau Lu langat tadi? Dia cakap menteri bagi. Bukan saya yang tidak adil. Okey, menteri jawab. Terima kasih Hulu Langat. Seperti yang saya sebut tadi, bahawa apabila keseluruhan sistem dalam negara kita bebas daripada campur tangan, sudah tentu kalau ada sebarang perkara yang telah berlaku sebelum ini, saya yakin Yang Amat Berhormat Tan Bun tidak akan selamat sebagai Perdana Menteri. Sebab itu saya ingat perkara itu tidak akan berlaku. Baik, Saya nak pergi kepada perkara kedua, iaitu perkara yang paling banyak disentuh, iaitu pembangunan ekonomi di antara wilayah-wilayah dan peruntukan-peruntukan kepada negeri-negeri. Saya perlu memperbetulkan pelbagai tomahan di dalam Dewan semasa perbahasan dan di luar Dewan. Pelbagai tomahan telah dibuat semasa perbahasan. Seolah-olah bahawa kerajaan yang ada sekarang ini berlaku zalim, menindas negeri-negeri yang di bawah pembangkang, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Daripada 51 perkara yang disebut, yang menyentuh kementerian saya,
majoriti mengenai perkara itu. Baik, saya nak bagi secara terperinci peruntukan-peruntukan yang telah pun diluluskan untuk negeri-negeri ini. Tapi sebelum itu, saya juga mohon supaya kita sama-sama memahami Pendang tidak ada ruang sebab saya dah habis masa, dah banyak bagi kepada Pendang. Tadi sebut nama saya beberapa kali, Datuk Speaker. Pendang duduklah Pendang. Saya nak tanya. Pendang tak konstruktif. Speaker. Pendang ni agak keluar je lah. Ada dua perkara yang berbeza. Pendang, duduklah Pendang. Duduk. Pendang, terima kasih. Duduk. Ulu Langat, bukan speaker. Kamu tak tahu bab ekonomi yang diam. Ulu Langat, Pendang, duduk. Silakan Menteri. Kita perlu faham bahawa ada jenis-jenis belanja pembangunan yang terkandung di dalam peruntukan kerajaan yang diumumkan. Satu jenis dipanggil belanja pembangunan asas. Dan belanja pembangunan asas ini adalah melibatkan perbelanjaan kerajaan untuk projek-projek infrastruktur dan juga projek-projek pengupayaan ekonomi dan rakyat. Satu lagi ialah belanja pembangunan bukan asas. Yang ini hasil daripada tanggungan yang lepas-lepas yang telah disambung lagi semasa pentadbiran yang lalu, iaitu apabila kerajaan terpaksa menanggung belanja-belanja seperti hutang 1MDB, seperti perbelanjaan ECRL, seperti perbelanjaan Felda, penghapusan hutang, seperti belanja PPP dan sebagainya, ini dimasukkan sebagai belanja pembangunan tetapi dia tak ada kena-mengena dengan jalan, sekolah, hospital dan lain-lain. Dari jumlah belanja pembangunan yang diumumkan untuk tahun 2023 ini 97 bilion, sebenarnya hanya 50% sahaja adalah DE asas. Hanya 50% daripada 97 bilion itu adalah mengikut kategori yang saya sebut tadi, iaitu projek infrastruktur dan juga projek-projek pengupayaan. Yang lain itu, 50% yang lain itu adalah akibat bebanan hutang dan segala kelemahan tata kelola yang kita terpaksa tanggung, yang sekarang ini mengambil belanja yang sepatutnya dibelanjakan untuk sekolah, untuk kelengkapan, tetapi untuk bayar hutang. Daripada belanja untuk infrastruktur dan pengupayaan yang disebut sebagai DE ataupun belanja pembangunan asas ini, dia termasuk pula 3 kategori. Satu, kategori perbelanjaan yang khusus di negeri-negeri terbabit. Projek itu di negeri itu. Jalan itu di Melaka, maka peruntukan itu tak boleh celah. Saya nak tata kelola yang salah tadi zaman siapa? Tak. Zaman kawan kamu lah, BN. Pendang, kalau nak jadi badut, boleh cari menteri yang lain berucap. Bukan masa saya. Saya ada benda yang penting saya nak sebut. Ni sangka jahat, badut. Pendang, saya rehatkan Pendang untuk 2 hari. Out now. Keluar ke Pendang 2 hari ya. Selamat berehat. Selamat berehat Pendang. 2 hari lama sangat tu Datuk Yang Pertua. Hari ini dan besok. Peraturan mesyuarat. Tadi yang Berhormat Pandan sebut badut. Ini perkataan yang tak layak untuk diucapkan dalam parlimen. Pandang ada sebut badut? Ada. Saya tak dengar. Saya ada sebut badut. Tapi berbanding dengan segala percakapan yang dihumbankan kepada kami sepanjang ini, badut itu lebih Menteri, tarik balik Menteri. Sangkaan jahat. Tarik balik Pendang sebagai badut. Tarik balik, settle. Pendang 2 hari. Out. Pendang 2 hari. Hari ini dan besok. Pendang 2 hari. Silakan Menteri. Tuan Yang Pertua, ini tidak adil kepada Saya Pendang. kata Keluarlah Pendang keluar. Minum kopi kat luar. Sampai besok. Minum kopi sampai besok Pendang. Soalan saja. Selamat berehat Pendang. Oi, siapa lagi yang nak ni, Pak Gun? Nak Jadi pertuarkan Pertua, apa? relax, Saya dah cool, sebut cool. awal. Chill. Tadi Yang berhormat duduk. Yang berhormat duduk sekejap. Duduk. Bagilah Yang warning dulu. Yang berhormat duduk sekejap. Saya kata kalau menteri tidak beri bagi masa dan juga tempat, Pendang jangan bangkit. Saya dah bagi kata jangan bangkit. Sebab menteri dah tak bagi. Dia bangkit juga. Saya bagi berkali-kali. Saya berkata 1, 2. Dia duduk sekejap. Dia bangkit lagi. Sekarang berapa kali. Saya dilihat tidak boleh mengawal Dewan kerana rakyat nak dengar apa yang kita bincang. Sebab itu Pendang hari ini dan besok. Silakan. Sila bangunkan. Terima kasih.
Okey, Datuk Speaker. Saya... Tuan Dipertua. Keluar je lah. Dia sebut saya badut. Jangan buat kacau. Dia sebut saya badut. Keluar. Saya dah buat Dia punca keputusan. badut. Kalau tak badut, saya tak apa. Dia tarik balik dah. Dia tak tarik pun saya tak dengar. Pendang. Keluarlah pendang keluar. Dia tak tarik Pendang pun. keluar. Saya tarik balik pendang badut dan pendang bolehlah keluar sekarang. Okey, terima kasih. Saya tak mau. Pendang keluar bukan kerja dia, kerja speaker. Speaker saya okey. Dia tarik balik, pendang keluar. Pendang saya kata 2 hari. Hari Dia ni tarik balik, pendang keluar. Sebab speaker dah buat arahan Bagi kat 2 saya. minggu, Terus dia 2 minggu. keluar. non issue. Saya nak dia tarik balik, pendang keluar. Bukan kerja dia. Dia buang Itu kerja masa lah, speaker. speaker. Dia buang tak masa. boleh ambil Tidak, keluar. Keluarlah. Malulah sikit, Tidak, malu. tak keluar. Dia buang masa Apa nak je. jadi saya tak keluar. Tarik balik dulu. Pendang. Tarik balik dulu. Pendang, mohon jangan buang masa. Tarik balik, pendang keluar. Kita nak berbicara soal rakyat, soal isu rakyat. Mohon jangan buang masa. Mohon jangan buang Saya masa. akan keluar. Dewan ini bukan tempat Tapi berpolitik. dia tarik balik, Dewan ini pendang adalah keluar. untuk Bukan berbicara kerja dia. isu rakyat. Kita tidak boleh Bukan buang kerja masa dia. dengan Saya perkara-perkara akan yang keluar. remeh-temeh. InsyaAllah, saya Dewan satu ini pada adalah speaker. untuk Baik. Baik. Semua duduk diam, semua diam. Pendang dengan segala hormatnya. Pendang, you are telling me I'm asking you to out. Pendang, keluar 2 hari. Diam semua. Pendang, out. Keluar please. Tuan Dipertua, saya mohon sikit. Nanti kejap. Bertenang dulu. Baik. Dengar dia, saya minta menteri teruskan. Ada 3 minit lagi. Teruskan. Sikit saya nak tenangkan keadaan. Saya minta menteri kita dan semualah jangan provok. Dan bila kita sebut seseorang, siapa provok? Maaf, bila kita sebut nama yang berkenaan mesti akan respon dan dia tidak menenangkan keadaan. Saya fikir terus poin jawab dan tak payah provok. Terima kasih. Okey, Kementerian teruskan. itu respon. Lebih profesional. Siapa yang provok? Okey. Dah 2 hari Itu lah respon kita kepada bagi peluang. perbahasan. Semua duduk, saya bagi pandan 3 minit, teruskan. Pandan pula. Saya bagi menteri jawab. Okey. Terima kasih Speaker, terima kasih Kubang Kerian. Sebab itulah kerana sepanjang perbahasan tadi, sejak daripada awal, berapa kali kalau Kubang Kerian semak nama-nama yang dipetik dengan Jawab je segala lah, Menteri. tuduhan yang dibuat. Menteri jawab saja. Masa tinggal 3 minit. Menteri Ekonomi, Menteri pun jawab tak adil. ekonomi. Sebut nama pendang 2-3 kali, pendang tak ada Tiga dalam minit. Dewan. Menteri, ruang menteri, kamu dah bahas. Tolonglah. Ruang menteri jawab. Masa tak ada, 2,5 dah. Maksudnya, setiap Pendang orang penjelasan tak boleh, bagi. dia kena sentuh, dia marah. Yang itu Pandang, dia. jawab saja. Sebab Itu saya nak nasihat jawab Kubang dan saya ada Kerian. hak Jawab untuk straight to menjawab. the point. Menteri, gulung. 2 minit lagi. Kembali kepada soal peruntukan ni kan. Jawab Menteri. 50.7% Jawab Menteri, saya nak tanya. daripada Saya ada bangkit berkaitan dengan formula pandan. Tengok. Kalau dia sebut tak apa, segala-galanya. Nak bagi tak bagi? Saya tak bagi. Duduk, duduk. Menteri tak bagi. Duduk. Itu tak bahas. Duduk, Sik. Duduklah, Sik. Formula pandan. Duduklah, Sik. Duduk. Saya bagi baru-baru petua tadi. Kalau menteri tak bagi, kena duduk. Okey, please. Wrap up. Tolong. Baik. Gulung menteri. Saya nak sebutkan pecahan peruntukan kepada 6 negeri, terutamanya 4 negeri di bawah pembangkang, kerana 6 negeri ini mendapat peruntukan paling tinggi dalam belanjawan negara. Sedangkan sepanjang perbahasan dalam Dewan dan di luar Dewan, digembar-gemborkan bahawa kerajaan yang amat berhormat Tambun memangsakan dan zalim dengan tidak memberi peruntukan kepada negeri-negeri ini. Negeri Kedah bagi tahun 2023 ini sebanyak 443 projek dengan peruntukan 1.458 bilion. Negeri Kelantan dengan 425 projek peruntukan 2.494 bilion. Negeri Terengganu sebanyak 390 projek infrastruktur dengan peruntukan sebanyak 1.545 bilion. Negeri Perlis dengan sebanyak 153 projek
dengan peruntukan 560 juta. Negeri Sabah sebanyak 1,141 projek peruntukan 6.46 bilion dan negeri Sarawak dengan projek sebanyak 979 projek peruntukan 5.421 bilion. Kalau nak dibandingkan dengan contohnya negeri Melaka, Melaka hanya 520 juta saja, Tuan Yang di-Pertua. Kalau nak dibandingkan dengan negeri Sembilan, hanya 705 juta saja. Ini sebab tak itu, adil. Sebab itu, Terima kasih Kerajaan Madani. Saya nak ulang dan saya nak rekodkan kenyataan saya di dalam Dewan supaya perkara ini tidak lagi dijadikan modal politik oleh pembangkang. Selagi saya menteri yang bertanggungjawab dalam mengagihkan peruntukan-peruntukan persekutuan dalam belanja pembangunan, saya akan mengikut kepada perancangan yang telah dibuat oleh kerajaan seperti di dalam rancangan Malaysia ke-12, kerana itu telah pun diluluskan dan diputuskan oleh kerajaan dan Dewan yang mulia ini. Tidak timbul soal bahawa kerajaan yang ada ini akan memangsakan. Dan sebab itu saya tak bagi penggalan cepa. Sikit. Tak bagi. Tadi petik masa nama dah, saya. Tadi Tuan Yang di-Pertua dah beritahu. Penggalan cepa duduk, dia tak bagi. Menteri tak bagi, duduk. Duduklah. Sikit je. Duduk. Duduk. Kita kawan. You had your floor dengan izin dulu semasa berbahas. Ini floor saya minta untuk menjawab. Minta penjelasan. Boleh. Bacok, duduk bacok. Saya tak bagi. Bacok, dia tak Bacok, bagi, saya nak sudahkan. No, tadi 2.4 bilion untuk duduk, bacok. Berapa peratus daripada DE asas? Itu saja. Duduk. Supaya kita faham. Bacok, dia tak bagi bacok. Itu DE asas. Ya, berapa persen? Itu DE asas sebanyak 4% untuk Kedah, 7% untuk Kelantan, 4% untuk Terengganu, 2% untuk Perlis, 18% untuk Sabah, 15% untuk Sarawak dan jumlah ke-6 negeri ini adalah 50% daripada peruntukan DE asas. Berbanding dengan semua, berbanding besarnya dengan Sabah dan Sarawak itu jabatan persekutuan pun. Baik. Saya nak habiskan. Saya bagi 1 minit last gulung. Baik. Jadi saya nak tutup begini. Sekarang kita semua sudah tahu di seluruh negara bahawa ke-6 negeri ini, terutamanya 4 negeri di bawah pembangkang, sebenarnya mendapat peruntukan terbesar daripada kerajaan ini. Jadi saya nak tanya. Terbesar macam mana yang Bapak Menteri? Sekarang sudah tahu Sabah, bahawa Sarawak. Kecuali kita nak rehat juga. Saya minta duduk. Saya minta penjelasan. No, you don't understand. Okay. Kalau menteri tak bagi, tak boleh. Please. Okay. Tak bagi. Saya takkan bagi sebab saya nak gulung ni. Saya nak tutup ni. Tolong sebab gulung. itu saya nak tanya, terutamanya kepada pembangkang ni. Sekarang kita sudah ketahui bahawa tomahan dan sangkaan buruk bahawa kerajaan persekutuan dan yang amat hormat pun ini zalim. Kita laluan. Menteri nak tanya, jadi kami kena jawab. Tidak, dia tanya, tak jawab mana boleh. Duduk jawab boleh. Tadi dia tanya, dia nak tanya, saya nak jawab lah. Peraturan mesyuarat jelas. Kalau menteri menggulung dan dia tak beri laluan, kita tak boleh bangun dan ganggu. Menteri tolong. Please. Datuk Speaker. Sekarang kita sudah ketahui bahawa tomahan dan sangkaan yang dibawa oleh pembangkang itu adalah buruk. Segala yang dikatakan bahawa yang Amat Berhormat Tambun itu zalim, menindas dan lain-lain. Sekarang kita dah tahu perkara itu tak benar. Maka Peraturan Mesyuarat 36/12. Bukankah sudah sampai masanya pertama untuk pembangkang memohon maaf kepada Yang Amat Berhormat Tambun? Peraturan Mesyuarat bermula dengan bacok. Sudah sampailah masanya untuk berhenti menyebarkan perkara yang tidak benar ini. Kerana Allah melihat semua ini. Segala perkara fakta yang tak betul yang disebarkan, bukankah mengulang-ulang perkara yang tidak benar itu adalah berdosa. Peraturan Mesyuarat 36/12. Peraturan Mesyuarat 36/12
mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis. Apa yang keliru tu? Apa Tadi yang Berhormat Menteri sebutkan 4 negeri daripada 6 negeri tersebut mendapat peruntukan terbesar. Jadi saya mohon perincian. Daripada 6 negeri tersebut, Sabah dan Sarawak memperolehi 6.4 bilion dan 5.4 bilion. Jadi 4 negeri yang kecil-kecil itu, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis, jika ditambah, tidak sampai pun dengan angka yang diperolehi daripada 2 buah negeri tersebut. Jadi jangan nak sebutlah 4 negeri pembangkang itu dapat peruntukan terbesar. Perkataan terbesar, perkataan gelojoh itu yang ditegur oleh Yang Berhormat Kementerian. Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat kita selesai bacok lu. Kita selesai bacok lu. Kita selesai bacok. Apa dia bacok? Bacok nak jawapan ni menteri. Okey, explain. Konteks perdebatan dan juga semua perkara-perkara yang dibawa oleh kalau payah kelirukan Dewan lagi. Pandan. Kalau begini cara dia nak jawab, you all buat bising ni dan nak jawab macam mana? Sekarang kami minta menteri, that's it. 1 minute, wrap up. Thank you. Terima kasih kepada Dewan. InsyaAllah fokus kita adalah untuk melaksanakan projek-projek ini dan insyaAllah tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Peraturan mesyuarat Tuan Yang Pertua. Dia tak jawab. Tuan-tuan dah janji tadi Pandan Pak tak Bacok jawab. Kala Jepun untuk peraturan mesyuarat. Okey, apa dia? Peraturan mesyuarat 36/12. Mana-mana ahli mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli boleh dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan. Yang Berhormat Pandan bila berucap, dia gambarkan ucapan kami seolah kami berkata tidak adil itu dalam konteks yang dia sebutkan tadi, consolidate fund. Yang kami bangkit di sini yang tak adil itu dalam hak royalti dan bayaran tunai. Itu dua benda berbeza. Saya ingat kalau Pandan tu jadi Menteri Ekonomi, negara kita ada masalah. Baik, terima kasih. Itu sangkaan buruk. Baik. Saya akan tengok handset. Besok saya akan anggap keputusan.